Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Idham bin Ibrahim. Saya ingin menyatakan bahawa kumpulan kami telah memilih tema perpaduan dan rukun negara. Bagi tajuk pula, kami telah memilih rukun negara asas perpaduan. Pendahuluan. Rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bersempena ulang tahun kemerdekaan Malaysia ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-4 Almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Rukun negara diperkenalkan berkaitan tentang peristiwa yang telah berlaku pada 13 Mei 1969. Peristiwa ini mengakibatkan pergaduhan di antara kaum Melayu dan kaum Cina yang berpunca daripada perasaan tidak puas hati antara satu sama lain kerana orang Melayu yang jauh ketinggalan dalam bidang ekonomi dan pendidikan. Ini menjelaskan ketidakpuasan hati dalam kalangan rakyat mengenai kedudukan istimewa orang Melayu, Islam, bahasa Melayu, institusi beraja dan kewarganegaraan sehingga menimbulkan konflik berpanjangan sekiranya tidak ditangani dengan baik. Oleh sebab itu, rukun negara dibentuk dengan tujuan utama iaitu membentuk perpaduan kukuh dalam kalangan rakyat dan menjadi identiti Malaysia. Fakta pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama yang betul akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi persekutuan. Tetapi agama dan kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. Jawatan Kuasa Pengubah Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing. Prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Faktor kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara dan sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri. Yang di-Pertuan Negeri bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja. Seri Paduka Baginda Raja-Raja dan Yang di-Pertuan Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Maka setiap warga negara hendaklah menunjukkan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermustabdil tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Prinsip ini juga bertujuan melahirkan rakyat yang bertanggungjawab dan sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuan. Pegangan yang teguh kepada prinsip ini dipercayai dapat melahirkan rakyat yang mematuhi undang-undang, rakyat yang menghormati simbol-simbol kedaulatan raja, rakyat yang sanggup menyumbang masa dan tenaga untuk pembangunan masyarakat dan negara, serta rakyat yang setia, sanggup dan berani mempertahankan negara daripada sebarang ancaman oleh kuasa luar. Bagi fakta ketiga pula iaitu keluhuran perlembagaan. Kepentingan perlembagaan mengikut konteks hubungan etnik ialah bagi menjamin kestabilan negara. Unsur-unsur perlembagaan menjadi titik tolak bagi memupuk perpaduan antara kaum. Perkara dalam perlembagaan persekutuan yang sangat ditekankan ialah bahasa kebangsaan di negara ini. Para pemimpin negara menyadari bahawa perlu diwujudkan bahasa kebangsaan sebagai wadah komunikasi atau bahasa penuturan umum dan bahasa rasmi negara bagi menyatupadukan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Hasil permufakatan perlembagaan, bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan dalam perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Persefahaman menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak menjejaskan penggunaan bahasa ibunda kaum-kaum yang lain, malah dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Kesimpulannya, komunikasi antara kaum akan menjadi lebih mudah difahami.
Jelaslah bahawa unsur-unsur perlembagaan penting dalam memupuk perpaduan antara kaum. Fakta keempat, kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang adalah satu lagi prinsip dalam konsep faham perlembagaan. Bagi Malaysia, prinsip kedaulatan undang-undang merupakan rukun negara yang keempat. Dalam perundangan Islam, prinsip ini juga telah diperkenalkan terlebih dahulu. Perkataan kedaulatan bermaksud kekuasaan yang tinggi. Oleh itu, prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud kedudukan undang-undang sesebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak atau lapisan masyarakat. Prinsip kedaulatan undang-undang ini mengandungi dua perkara umum. Pertama, kuasa yang dilaksanakan oleh kerajaan hendaklah mempunyai asas atau disandarkan kepada sumber yang sah. Ini menjadikannya sistem yang mendaulatkan undang-undang, bukan sistem yang mendaulatkan individu. Kedua, badan kerajaan hendaklah bertindak mengikut undang yang mengandungi piawaian keadilan yang diterima oleh masyarakat bersandarkan nilai-nilai tertentu yang disepakati dalam pengisian perlembagaan. Ketiga, ahli falsafah undang-undang Rom pernah menyatakan kebahagiaan sesebuah masyarakat itu bergantung kepada kepatuhan serta individu terhadap undang-undang. Pernyataan itu jelas menggambarkan hubungan sesama manusia tidak boleh berlaku dengan sempurna jika tiada peraturan dan undang-undang. Fakta yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Segenap lapisan masyarakat perlulah menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan yang digariskan, lebih-lebih lagi para pemimpin. Hal ini bertujuan demi keamanan negara dan keharmonian negara. Mereka seharusnya menunjukkan contoh yang baik dalam bertutur kata dan perilaku. Mereka hendaklah berhati-hati semasa mengeluarkan perkataan secara lisan ataupun tulisan supaya tidak mengganggu sentimen dan perasaan mana-mana kaum di Malaysia. Adalah sesuatu yang bahaya bagi negara jika membiarkan pemimpin atau sesiapa sahaja saling menghina maupun saling mencela antara satu sama lain. Hal ini kerana akhirnya akan tercetus api kebencian dan juga akan menyebabkan permusuhan. Oleh sebab itu, prinsip kesopanan dan kesusilaan hendaklah diutamakan dan wajib dipertahankan. Kesimpulannya, nilai kesopanan dan kesusilaan merupakan asas kepada pembinaan negara yang harmoni serta masyarakat yang sejahtera. Nilai ini perlulah dipupuk dan diamalkan bagi menjadikan Malaysia negara maju mengikut acuan nilai dan budaya setempat. Ia sewajibnya bermula dari pemimpin. Baiklah, sebagai rumusan, perbincangan ini juga mendedahkan untuk mencari titik persamaan dalam kepelbagaian masyarakat bagi melahirkan sebuah bangsa Malaysia. Kelihatannya mudah, tetapi sukar. Walau bagaimanapun, ia bukanlah sukar untuk bersatu padu jika itu yang dikehendaki dan mahu diusahakan. Sebagai kesimpulan, selaku rakyat bertanggungjawab, wajar berikrar untuk sama-sama menyumbang peranan bagi menjayakan usaha memasyarakatkan konsep Malaysia Prihatin. Baiklah, harapannya adalah sekarang masa untuk kita bergerak dalam bentuk tindakan. Tetapi, adakah kita mampu melakukannya? Saya amat yakin kita boleh melakukan perubahan dan merasai perpaduan dan integrasi nasional kental lagi unik. Sekaligus menjadi contoh kepada dunia